Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bertemu kembali pada siri video yang kelima. Sebelum ni kita dah berjaya buat yang keempat, kita berjaya buat text entry ataupun input text. Okay, sebelum tu kita buat montage dan sebagainya lah. So hari ni kita sambung, kita nak buat satu quiz yang mengandungi beberapa soalan. So untuk latihan ni saya hanya gunakan 5 soalan. Okey, apa yang perlu anda buat pada latihan kali ni? Okey, sediakan satu scene baru, insert new scene, dan sediakan set soalan anda. Okey, dan selain itu anda perlu sediakan butang-butang untuk jawapan A, B, C dan D lah, yang mana pengguna akan klik pada butang ni untuk menjawab soalan. Selain tu, butang mula untuk memulakan kuis dan butang ulang untuk mengulang kuis. Okey, dan seperti biasa saya sediakan 3 layer, iaitu layer background, layer khas untuk soalan dan layer khas untuk butang. So bergantung kepada kreativiti masing-masing bagaimana anda hendak setkan soalan anda. Contohnya pada frame pertama ni saya tetapkan untuk arahan, kemudian barulah pergi ke frame kelima untuk soalan pertama. Saya tentukan layout saya macam ni lah. Ada 2 butang, betul dan salah untuk soalan 1, betul salah untuk soalan 2 pun betul salah, dan untuk soalan 3 adalah berbentuk A, B, C, D lah, sehingga soalan keempat dan 5. Dan frame terakhir saya bercadang nak paparkan nama pengguna dan dan skor pengguna lah. Okay, jika skor dia kurang, pengguna nak ulang, so klik butang ulang ni dipatah balik ke scene 1. Okay, so mari kita, selepas kita dah setkan semua kedudukan butang dan soalan, so apa yang kita perlu buat adalah klik pada butang ni untuk kita beri arahan untuk mulakan kuis lah. Seperti biasa, klik pada butang mula dan gunakan kod snippet. So arahan dia adalah, mana pula dia punya ni, terletak mana pula ni. Okay, ni kod snippet. Okay, seperti biasa kita pergi ke go to and stop lah. So mana soalan pertama kita? Soalan pertama saya berada di 6, frame ke-6. Okey, soalan pertama saya berada di frame ke-6. Okey, sebelum pergi untuk memasukkan arah seterusnya, so kita perlu tambah di frame pertama ni, iaitu kita perlu istilahkan variable kita, var, iaitu bernama nilai titik bertindih dan number sama dengan 0 titik koma. So kita akan, maksudnya program akan mengambil nombor jawapan yang betul lah nanti. Okey, itu untuk arahan dan action script di frame pertama. Okay, untuk yang seterusnya pada setiap jawapan, so seperti biasa kita aktifkan setiap satu jawapan. So anda juga boleh setkan untuk setiap nama instant name untuk setiap butang. Contohnya yang perlu masukkan atau beri nama yang unik. Contohnya butang A pada soalan pertama saya letak butang A je lah. Begitu juga B. Dan frame ataupun soalan kedua, yang A tu saya letak B1 ataupun A1 lah. Okay, seterusnya lah A3,
B3 dan seterusnya lah, C dan D. Okey. So berikan nama instan yang berbeza-beza dulu pun boleh juga seperti saya katakan tadi. Okey, kita aktifkan butang pertama, butang jawapan pertama A pada soalan pertama. So seperti biasa, kita go to and stop. So dia selepas menjawab, dia pergi ke frame nombor 6 lah. Okey, sama juga untuk jawapan yang B, pergi 6. Pergi ke soalan atau frame ke-6. Okey, so ingat tadi kita dah setkan untuk simpan markah. So mana jawapan yang betul? Contohnya kalau jawapan yang betul adalah salah, so sebelum pergi, maksudnya kita letak pada butang B lah So tambah nilai, sebab variable kita letak nilai tadi, space plus sama dengan 20 titik koma. Kenapa 20? Sebab soalan saya soalan saya hanya 5. So satu markah tu 20 markah. Okey. Dan terpulang kepada anda ni, kalau anda ada 10 soalan, so satu soalan 10 markah. Dan anda boleh copy arahan ni untuk digunakan pada butang-butang jawapan betul yang lain. So sama juga, ulang perkara yang sama. Aktifkan butang setiap butang lah satu-satu buat. Go to and stop. Sekarang pergi ke nombor, sekarang kita berapa 6 kan. So pergi ke sel frame ke-7. Okey, begitu juga soalan jawapan B ke-7. Okey, dan jawapan yang mana betul? So kita tambah, kita dah copy, kita paste sahaja di sini. Okey, kita buat soalan 3. Pergi ke 8. Print ke 8 8. Okey. Jangan lupa untuk jawapan yang betul, iaitu jawapan A So untuk soalan yang keempat, sama juga, step yang sama diulang. Pergi 9. Okey, jawapan yang mana betul? Jawapan A. Okey, dan soalan terakhir, iaitu soalan 5. Pergi 10. Pergi 10. Pergi 10. Okey, jawapan mana yang betul? Ada sama juga A. Okey, selesai untuk setiap jawapan arahan butang. Okey, seterusnya sekarang kita nak paparkan nama di sini. So ingat lagi aktiviti kita yang ketiga. So gunakan text tool dan gunakan dynamic text. Okey. So bina ruang untuk dipaparkan nama dia, iaitu, dan seperti biasa jugalah. Okey, setting untuk teks ni bergantung kepada masing-masing. So paparkan nama, saya nak warna biru dan size dia berwarna size dia 22.
Okey, anda perlu berhati-hati, kadang-kadang saiz yang kita pilih tu kadang kotak terlalu kecil, bila dipaparkan nanti, bila di run dia tak nampak keseluruhannya. Okey, selepas itu kita beri instant name lah, papar underscore nama. Okey, kemudian tambah lagi satu dynamic text untuk markah pula ya. Okey, so sama jugalah, saya letak warna merah supaya nampak lah itu markah dia. Saya letak 30 lebih kurang saiz dia. Dan kita beri nama instant papa underscore score lah. Okey, dan tentukan kedudukan dia di mana anda nak letak. Okey, dan seterusnya butang ni arahan ni bila markah mereka tak cukup ataupun kurang, mereka nak ulang, so kita boleh beri arahan kepada butang ni seperti biasa juga. Okey, go pergi mana ni, patutnya pergi. Okey, ni go to record snippet, go to and stop frame nombor 1. Okey, itu arahan untuk butang. So untuk arahan untuk papar seperti biasa, sini kita letak papar nama instant underscore nama dot text sama dengan input text titik koma. Okey, itu untuk papar nama. Untuk papar markah, papar nama kita instant kita underscore score sama dengan score dot text sama dengan string dalam kurungan nilai. Okey, kena sebiji sama nilai titik koma. Okey, selesai untuk papa dan skor. Okey, pergi ke scene 2, scene yang kedua ataupun scene 1 lah, yang ikut turutan scene kedua. So butang ni kita perlu masukkan arahan pergi ke scene nombor 3. Okey, scene nombor 3 iaitu arahan dia go to scene and play lah. Okey, pilih go to scene and play. Okey, tapi kena ingat di scene 3 kita tak berikan arahan untuk berhenti, betul? So anda boleh tukarkan arahan go to scene 3 dengan arahan tukarkan go to and stop. Okey, selesai. So cuba kita mainkan atau test. Okey, ini montaj kita. Pada scene 1, pengguna masukkan nama, pengguna tekan masuk. Okey, ini pergi pengenalan, ini pergi jenis animasi, ini pergi ke fungsi. Aktiviti belum kita buat So hari ni kita buat quiz, klik quiz, betul. Dia pergi ke paparan pertama, scene pertama, scene ketiga, frame pertama. Pengguna klik mula, pengguna jawab. Soalan 1, soalan 2, terus soalan 3. Soalan 2, 3 dan soalan 5. Markah 60. Kalau nak ulang, dipatah balik ke scene ke frame pertama scene 3. Okey, selamat mencuba, semoga berjaya, semoga kita jumpa lagi di siri akan datang, iaitu kita akan buat aktiviti drag and drop. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.